Hai adik-adik. Adik-adik apa khabar? Cikgu Daha mengharapkan adik-adik sihat walafiat di samping ahli keluarga tercinta dan sentiasa ceria. Baiklah adik-adik, bersua lagi kita dalam pengajaran bersama dengan Cikgu Adha. Cikgu Adha mengharapkan adik-adik sudah bersedia untuk mengikuti kelas bersama-sama dengan Cikgu Adha. Baiklah adik-adik, pada hari ini Cikgu Adha akan mengajarkan adik-adik tentang nombor bulat dan operasi asas matematik tahun 5. Jom kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Adha. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari standard kandungan 1.6 operasi asas. Manakala standard pembelajaran pula 1.6.3 menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebaran nombor hingga 6 digit dengan nombor hingga 2 digit. 100 dan 1000. Hasil darabnya hingga 1 juta. Adik-adik sudah bersedia? Jom kita belajar bersama-sama. Oops, ada lagu juga. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini, boleh kita nyanyi sama-sama bersama Cikgu Adha? Cikgu Adha mengharapkan adik-adik sudah bersedia. Jom kita nyanyi sama-sama lagu darab. Darab, 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 bukan mudah untuk darab. Sifir tidak ingat, lagi susah untuk darab. Darab sebenarnya tambah-tambah mudah kita buat. Bentuk lazim, bentuk lattice dan tambah nilai tempat. Ha 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 ha. Kini ada diota. Adik-adik nak tahu apakah dia diota? Adik-adik perlu teruskan pengajaran hingga ke akhir pengajaran bersama dengan Cikgu Adha. Adik-adik, mari kita mulakan pengajaran kita pada hari ini. Sebagai contohnya, soalannya ialah setiap kotak boleh muat 10 buah pasu. Adik-adik perlu menggariskan kata kunci di sini. Ya, 10 buah pasu. Berapakah bilangan pasu di dalam 35,215 buah kotak yang sama saiz? Adik-adik, caranya ialah, cuba lihat di sini. 35,215 jika kita darab dengan 1 akan menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 35,215. Jadi, kita cuma perlu masukkan sifar sahaja di belakang. Sebab, bila darab dengan 10, ada satu sifar sahaja. Jadi, jawapannya ialah 352,150. Seterusnya, cara pertama. Setiap bekas boleh memuatkan 10 batang pensel. Berapakah bilangan pensel dalam 27 buah bekas yang sama saiz? Kita kira dalam bentuk lazim. Ayat matematiknya ialah 27 darab 10 sama dengan berapa? Baik, kita buat dalam bentuk lazim. Mula-mula, 1 darab 27, kita tulis 27. Kemudian, kita masukkan sifar di belakang kerana kita darab dengan 10. 10 ada satu sifar sahaja adik-adik. Begitu juga dengan jawapan. Kita masukkan satu sifar sahaja bersamaan dengan jumlah sifar yang ada dengan 10. 27 darab 10, jawapannya ialah 270. Mudah bukan? Cara kedua. Bentuk lazim juga. 46 darab 100. Maka kita buat 46 darab 1 dahulu. Kemudian, kita tulis jawapan 46. Masukkan sifar di belakang. Ada berapa sifar adik-adik? Ada 2 sifar. Kenapa 2 sifar? Ya, kerana kita darab dengan 100. Ada 2 sifar. Maka jawapan pun sama. Kita masukkan 2 sifar mengikut jumlah sifar yang ada pada 100. 46 darab 100, jawapannya ialah 4,600. Mudah bukan? Adik-adik perlu ingat. Sebaran nombor apabila kita darab dengan 1, seperti ini, 46 darab 1 akan menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 46. Terusnya, cara ketiga.
Berapakah hasil darab 85 dengan 1000? Kita jawab juga dalam bentuk lazim. Kita darab dulu 85 dengan 1. Jawapannya ialah 85 juga. Kemudian kita masukkan 3 sifar di belakang. Kenapa 3 sifar adik-adik? Ya, kerana 1000 ada 3 sifar. Kita susun 1, 2 sifar, 3 sifar. Begitu juga dengan jawapan. Kita masukkan 3 sifar. Sama dengan kita darab dengan 1000. 85 darab 1000, jawapannya ialah 85,000. Mudah bukan adik-adik? Juga dah harapkan adik-adik dapat faham. Seterusnya, contoh lain. Katakanlah di sini 8,493 kita darab dengan 100. Yang langkah pertama adik-adik asingkan 1 dengan sifar. Kenapa? Ya, kerana 8,493 kita perlu darab dulu dengan 1. Menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 8,493. Kemudian adik-adik lihat, ada berapa sifar apabila kita darab dengan 100? Ada 2 sifar. Jadi adik-adik masukkan 2 sifar saja di bawah ini. Mudah bukan? Jadi 8,493 darab dengan 100, jawapannya ialah 849,300. Kita juga adik-adik boleh darab terus seperti ini. Contohnya 764 darab 1000. Mari adik-adik cuba bersama-sama. 764 darab 10 akan menghasilkan 7,640. Sebab satu sifar di belakang, kita masukkan satu sifar di belakang. 764 darab 1 akan menghasilkan jawapan yang sama, iaitu 764. Adik-adik lihat di sini. 764, 764. Bila darab dengan 100, ada 2 sifar. Kita masukkan 2 sifar saja di belakang. Soalan yang ni, berapakah jawapannya adik-adik? 764, jadi 764. Maaf ya adik-adik ya, tulisan cikgu tak apa cantik. Sebab cikgu menggunakan mouse. Ada berapa sifar adik-adik? 1000, ada 3 sifar. Jadi kita masukkan 3 sifar. Mudah bukan? Jadi jawapannya ialah 764,000. Seterusnya, kita lihat. Contoh yang pertama, bentuk lazim. 27 darab 11 sama dengan berapa? Langkah pertama, 1 darab 7 sama dengan 7. Kita tulis di bawah sah. Kemudian, 1 darab 2. 2 kita tulis di bawah puluh. Yang ni. 1 darab 2. Yang ni. Kemudian 1 darab 7. 7 kita tulis pula di bawah puluh. Yang ni. 1 ni kita darab pula dengan 7. 1 darab 2. Kita tulis pula di bawah ratus. Kita darab pula yang ni. 1 dengan 2. Kemudian kita tambah semua nombor ikut nilai tempat. 7 tambah sifar, 7. 2 tambah 7, 9. 297. Contoh kedua. Berapakah hasil darab 8 dengan 236? Baiklah adik-adik, di sini cikgu Daha nak bagi tips. Apabila adik-adik jumpa soalan operasi darab, sebagai contoh 8 dengan 236. Memang kita jawab dalam bentuk lazim, tetapi adik-adik perlu terbalikkan. Ambil nombor yang lebih besar berada di hadapan, seperti ini. 236, kita darabkan dengan 8, iaitu kita terbalikkan. Barulah kita jawab dalam bentuk lazim. 236 darab dengan 8. Mari kita kira sama-sama. 8 darab 6, 48. Pandai adik-adik. 4 kita kumpul semula di rumah 10. 8 kali 3. Berapa? 8 kali 3. 24. Pandai. 24 kita tambah 4 jadi 28. Kita letak 8 di bawah nilai tempat 10. Kita kumpul semula 2. 8 darab 2, 16. Tambah 2, 18. Bijak adik-adik. So, jawapannya ialah 1888. Adik-adik dapat jawapan bersama Cikgu Daha? Jawapannya ialah 1888. Hebat adik-adik. Mesti dapat jawapan dengan tepat kan? Seterusnya, contoh yang ketiga. Bentuk lazim juga. Sebagai contoh, 3 darab 310,247 sama dengan berapa? Ini contohnya adik-adik. Kita terbalikkan. Sekiranya 3 berada di hadapan, 3 ni lebih kecil, 310,247 lebih besar, kita terbalikkan. Kita letakkan nombor lebih besar berada di atas, kita darab dengan 3. Dan kita darabkan satu persatu. 3 darab 7, 21, 1, 2 di sini.
3 kali 4, 12 tambah 2, 14. 1 di atas. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 3 kali sifar, sifar. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Jadi, 3 darab 310.247 bersamaan dengan 930.741. Ingat adik-adik, kita terbalikkan 310.247 darab dengan 3. Seterusnya, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, Cikgu Adha menggunakan cara kekisi ataupun dalam bentuk lattice. Adik-adik masih ingat cara kekisi? Inilah cara yang agak popular juga di sekolah. Sebab dalam buku teks pun ada didedahkan dengan cara kekisi. Baiklah adik-adik, 47 kita darab dengan 36. Operasi darab 2 digit dengan 2 digit. 7 darab 3, 21. Adik-adik perlu ingat, bila cara kekisi, nombor di bawah ialah nilai sar dan nombor di atas ialah nilai puluh. 4 darab 3, 12. 7 kali 6, 42. 4 darab 6, 24. Kemudian, kita tambahkan mengikut kekisi ataupun mengikut garisan yang menurun ke bawah tu. 2. Kemudian, kita tambahkan 4 dengan 4 dengan 1 sama dengan 9. Kemudian, kita tambahkan 2 dengan 2 dengan 2 sama dengan 6. Kemudian, kita masukkan 1. Jawapannya ialah 1692. Apa? Adik-adik dapat jawapan yang tepat juga? Tahniah, hebat adik-adik. Mari kita lihat. Contoh yang kelima. Konsep darab mudah TNT. Adik-adik pernah dengar konsep TNT? Tambah nilai tempat? Mungkin adik-adik belum pernah mencubanya. Ini adalah cara yang Cikgu Adha reka sendiri. Sebagai contoh, 274 darab 12. Adik-adik perlu ingat, dengan menggunakan kaedah TNT ataupun cara TNT, kita kena cerakinkan nilai yang kita nak didarabkan dengan 12. Iaitu 12 sebenarnya 10 tambah 2. Sebenarnya, untuk cara TNT ini, kita perlu ingat darab dengan 10 dan darab dengan 1. Bila darab dengan 10, kita masukkan satu sifar. Kita dah belajar di awal tadi kan? Kemudian bila darab dengan 2, kita cerakinkan di sini 2 sebenarnya ialah 1 tambah 1. Sebenarnya 2 di sini ialah 1 tambah 1. Sebenarnya, 274 darab 10 sama dengan 2740. Manakala 274 darab 1 akan menghasilkan jawapan yang sama. Ingat, darab 10 dan juga darab 1. Kita lihat langkah seterusnya. Soalan tadi 274 darab 12. Jadi kita perlu ingat 274 darab dengan 1 akan menghasilkan jawapan yang sama iaitu 274. Apabila ada 2, maksudnya 2 tadi 1 tambah 1. Jadi 274 ada 2 kali pada nilai sar iaitu 274, 274. 2 kali. Kemudian kita darabkan pula dengan 10. Soalan tadi 274 darab 12 sama dengan berapa? Yang pertama, 12 ini ialah cerakinan antara 10 dan juga 2. 274 darab 10 sama dengan 2740. Kemudian, 2 tadi ialah 1 tambah 1. 274 darab 1 sama dengan 274. Kita terus tambah saja di bawah. Maksudnya ada 2 kali. Jadi, 274 darab 12, kita hanya perlu isi macam ni ya adik-adik. 12 ini ialah 10 tambah 1 tambah 1. Jadi, 274 darab 10 sama dengan 2740. 274 darab 1 maksudnya ada 2 kali. Kita buat macam ni. Dan kita hanya perlu tambah. Kita perlu ingat darab 10 dan darab 1 saja. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 7 tambah 7, 18. 1 kita kumpul semula. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 2. Bersamaan 12. 1 kita kumpul semula. So, jawapannya ialah 3288. Untuk menyemak, adik-adik boleh menggerakkan kalkulator. Mudah bukan TNT ini? Adik-adik perlu ingat, TNT ni ialah nombor yang kita nak darabkan nanti di belakang, kita cerakinkan 10 tambah dengan nilai sar. Baiklah adik-adik. Seterusnya, apa? Ada bonus? Ya, ini juga kaedah baru adik-adik yang telah direka khas oleh Cikgu Adha. Inilah dia adik-adik darab dengan 9 kaedah Diota.
Sebenarnya adik-adik, kaedah diota ni mudah saja. Kenapa dinamakan diota? Ya, di10 bermaksud darab 10, ta bermaksud tolak asal. Sebagai contoh, 8 darab 9. Adik-adik perlu ingat, darab 10. Maksudnya 8 darab 10, tolak asal, tolak 8. Ingat, darab 10, tolak asal. Darab 10, tolak asal. Maka jadilah diota. 8 darab 10, 80. Tolak asal. Asal ni maksudnya nombor di hadapan. Nombor asalnya ialah tolak 8. Jadi jawapannya ialah 72. Kita cuba tolak. 72. Mudah bukan? Ingat adik-adik ya. Darab 10, tolak asal. Ini hanyalah melibatkan sifir 9 sahaja. Kita perlu darab 9. Darab 9 kita letak di belakang. Contoh yang kedua. Menggunakan kaedah diota. Sebagai contoh, mari kita lihat sama-sama. 23 darab 9. Pastikan darab 9 berada di belakang. 23 darab 9. Ingat, diota. Darab 10, tolak asal. Jadi, 23 darab 10, tolak dengan 23. Sebab tolak asal. Asalnya adalah nombor 23. Ingat, darab 10, tolak asal. Jadi, 23 darab 10, 230. Kita hanya masukkan satu sifar saja di belakang. Kemudian tolak asal. Tolak nombor di hadapan. Nombor asal ialah tolak 23. So, jawapannya ialah, mari kita kira sama-sama. Sifar tolak 3 tak boleh. Kena kumpul semula. Daripada nilai 40, ambil 3. Tinggal 2. 10 tolak 3 sama dengan 7. 2 tolak 2. Sifar tinggal lagi 2. So, jawapannya adalah 207. Mudah bukan? Mari kita lihat contoh seterusnya. Darab dengan 9 menggunakan kaedah diota. Adik-adik perlu ingat, diota darab 10 tolak asal. Sebagai contohnya ialah 147 darab 9. Cuba adik-adik kira dahulu. 147 darab 10. Berapa? Sebab di10, diota, darab 10. Ingat darab 10 tolak asal. 147 darab 10 bersamaan 1470. Kita hanya masukkan satu sifar saja. Kemudian, tolak asal. Tolak nombor di hadapan. Nombor asalnya ialah 147. Dan kita kira sama-sama. Sifar tolak 7 tak boleh. Kita kena kumpul semula. Jadi 10. 10 tolak 7 sama dengan 3. 6 tolak 4. 2. 4 tolak 1. 3. 1 tinggal tidak ada tolak. Jawapannya ialah 1323. Mudah bukan? Ingat adik-adik ya. Adik-adik boleh menghafalnya. Diota darab 10. Tolak asal. Seterusnya, soalan menggunakan kaedah diota juga. Ingat adik-adik, diota hanya untuk sifir 9 sahaja. Sebagai contoh, 2693. Kita perlu darab. Darab 10. Ingat, darab 10. Jadi, 2693 darab 10, kita masukkan satu sifar saja. Nombor yang sama, 2693. 2693, kita masukkan sifar saja di belakang. Kemudian, kita tolak nombor yang asal tadi. 2693. Cuba adik-adik tolak. Berapa adik-adik dapat jawapan? Adik kira satu persatu. Yang mana tak boleh, adik-adik perlu kumpul semula. Kemudian kita tolak satu persatu mengikut nilai tempat. 10 tolak 3, 7. 12 tolak 9, 3. 8 tolak 6, 2. 6 tolak 2, 4. 2 tidak ada tolak pada nilai tempat 10,000. So, jawapannya ialah 24,237. Mudah bukan? Adik-adik boleh mencuba ataupun mengulangi untuk menonton video ini untuk mencuba kaedah diota yang baru saja Cikgu Adha cipta khas untuk adik-adik. Adik-adik, dalam video kali ini juga Cikgu Adha telah meletakkan ataupun lampirkan bersama cuba ini untuk adik-adik jalankan latihan mengikut cara yang telah Cikgu Adha tunjukkan dalam video semasa pengajaran pada kali ini. Jom adik-adik cuba jawab soalan ini. Selamat mencuba. Cikgu Adha mendoakan dan mengharapkan adik-adik dapat jawab dengan betul. Tahniah dan syabas untuk adik-adik kerana berjaya mengikuti langkah-langkah dan cara yang telah diajar oleh Cikgu Adha. Baiklah adik-adik, Cikgu Adha mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong dan menonton video channel Cikgu Adha. Jangan lupa adik-adik ya, dan sidang penonton sekalian, sila like, subscribe, share dan komen ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Salam sayang. Muah. Bye-bye.